Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Walaupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya berkuat kuasa sehingga 27 Oktober ini, namun masih terdapatnya pengendali restoran yang gagal mematuhinya. Mereka dikesan masih melebihi waktu yang ditetapkan, iaitu pada jam 10 malam. Alasannya, pelanggan enggan beredar. Laporan wartawan Haziq Hamid membuka tirai 999 minggu ini. Ekoran pandemik COVID-19 yang belum berkesudahan, operasi pemantauan SOP di setiap negeri yang diisytiharkan PKPB dilaksanakan. Skala yang besar bersama rakan media set pemantauan atau konsep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 999 menyertai pemantauan yang dilaksanakan Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak dengan kekuatan seramai 16 pegawai dan 40 anggota. Sasaran operasi adalah premis makanan atau restoran yang gagal mematuhi SOP bermula dari kawasan Selayang hingga ke Seri Gombak. Ketika operasi, restoran ini masih dibuka walaupun telah melepasi waktu yang telah ditetapkan selain tidak mengawal penjarakan fizikal pelanggan. Ini kali kedua tu. Kenapa tak tutup lagi? Masih kompon dah lambat. Tengok okey tak? Dah semua ni. Cek semua ni. Pelanggan. Sekarang ni tak daftar ni seorang ni. Terima kasih. Tak daftar. Kalau satu meja ni mesti dua. Kalau orang katalah besar, 4 orang. Bagi kau faham. Dah. Saya duduk sana. Aplikasi Ini kali kedua dah ni. tulis buku pun orang. Sebab tak daftar je. Ni mas tak ada. Ni atas meja ada. Kenapa tak daftar. daftar? Tu, pukul 10 maknanya ada di rumah. Bukan pukul 10 baru nak bergerak. Dah daftar macam ni ada tak? Tunjuk ni. Saya register tadi. Tak ada Tidak menandakan penjarakan fizikal di meja setiap restoran. Itu tindakan pemilik premis di sebuah restoran sekitar Seri Gombak. Dan kesemua mereka termasuk pelanggan bakal dikenakan kompaun sebanyak RM1,000. Pelanggan enggan beredar menjadi salah satu alasan bagi pemilik restoran ini. Sudah ambil IC. Ni yuk, sudah ambil IC dah. Kalau luar meja ni berapa dia letak? Meja 10 kursi 20. Meja 10 kursi 20. Satu meja 2 kursi. So sebab kenapa you tak mau letak penjarakan sosial? Dia punya tanda. Kalau tak ada dah mula koyak Maksudnya you dah letak. So pelanggan tu dicabut. cabut. You tak tahu Cik main semua. cabut Tampal. tak tampal. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak, ACP Arifai Tarawi, 70 kompaun telah dikeluarkan pihak polis bagi tempoh 4 hari ketika pelaksanaan PKPB di daerah ini. Sebenarnya operasi ini di dalam daerah Gombak ini kita adakan setiap malam 24 jam. Daripada 12 malam hingga 12 malam 24 jam. Melibatkan sebanyak 28 tim ke semua kawasan dalam APD Gombak. Dan nasihat saya kepada semua, sama-samalah kita menjaga kesihatan, sama-samalah kita menjaga keselamatan diri dan juga orang lain dengan memutuskan rantaian COVID-19 ni. Dengan cara apa? Jika tiada keperluan yang mendesak, tinggallah di rumah daripada keluar ke arah ataupun ke destinasi yang mungkin akan mendedahkan kita kepada jangkitan COVID ni yang kita tidak nampak. Saya percaya jika semua kita patuh pada SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan ini, saya percaya kita akan mampu untuk mencapai kejayaan inilah. Maknanya kita belum menang lagi. Hari-hari kita lihat
kes positif ini bertambah dan saya percaya benda ini kita boleh lakukan sekiranya kita sama-sama berganding bahu mengatasi ataupun menentang virus COVID-19 ini. Haziq Hamid, 999. Warga asing memandu kenderaan tanpa memiliki lesen. Malah kenderaan yang dipandu mereka milik orang lain dipercayai majikan mereka. Itulah antara kesalahan yang dikesan menerusi op khas harian dijalankan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kuantan, Pahang. Laporan ini disediakan oleh wartawan Sanizar Ayin. 3 Oktober, 8.30 pagi. 7 pegawai dan 18 anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Pahang melancarkan operasi khas harian. Fokus utama operasi ini adalah mensasarkan pelbagai kesalahan trafik serta menahan warga asing yang memandu kenderaan tanpa lesen memandu yang sah. Jam 9 pagi. Operasi bermula di sekitar Jalan Tanah Putih, Kuantan. Sepanjang operasi, pelbagai kesalahan trafik dikesan, antaranya kenderaan bercermin gelap melebihi had yang ditetapkan dan pemandu kenderaan yang tiada lesen memandu. Susulan itu, saman dikeluarkan ke atas pemandu terbabit. Turut dikesan tidak memiliki lesen memandu yang sah ialah penunggang motosikal warga asing. Okey, itu Melayu punya nama, kena datang pejabat, bawa itu siapa ada lesen. Itu Melayu ada lesen. Okey, baru kemudian ambil motor. Sekali motor kita kena angkat balik. You tak boleh bawa apa-apa motor dekat sini. You ada di sini, tak boleh bawa kenderaan. Ya? Tak boleh. Dia tak ada sini. Dia di mana duduk? Sekarang ni dia kena datang. You tak boleh ambil motor. Susulan itu, JPJ mengeluarkan tindakan saman terhadap warga asing ini serta menyita motosikalnya. Selain menahan penunggang motosikal warga asing, pemandu kereta bukan warga negara turut dikesan. Hasil pemeriksaan terhadapnya, warga asing ini hanya memiliki kad UNHCR sekaligus tidak membenarkannya memandu kenderaan di negara ini. Ni tak ada lesen kan? Kalau rotek hidup tu. Rotek hidup. Ni kerja mana? Kuantan dah? Okey. Di dalam operasi ini, selain daripada pelbagai kesalahan trafik ditemui, malah ada beberapa individu bukan warga negara yang memandu kenderaan di jalan raya tanpa memiliki lesen memandu yang sah. Kan, kau suruh kan? Tak ada apa-apa. Pasport semua tak bawa. Siapa boleh bawa pasport orang sini? Kalau telefon tak apa-apa. WhatsApp tak apa. Tengok. Ya. Seorang lagi warga asing ditahan. Setelah diperiksa, dia didapati menunggang motosikal dengan membawa muatan barang perniagaan tanpa sebarang dokumen dan lesen memandu yang sah. Yang memang kami dapati ada warga-warga asing ataupun bukan warga negara yang memandu kenderaan. Dan kebanyakannya pemilik adalah warga negara dan kenderaan dipandu oleh bukan warga negara. Kebanyakan bukan warga negara ini adalah tidak memiliki lesen memandu. Jadi kita nak salah supaya pemilik pastikan kenderaan dia itu siapa yang memandu. Sebab dia akan menjadi tanggungjawab kepada pemilik untuk memastikan siapa yang memandu dan keselamatan kenderaan dia sendiri. Sepanjang operasi, JPJ mengenakan tindakan saman ke atas 105 kenderaan, 2 kereta dan 9 motosikal disita. Antara kesalahan utama yang dikesan dalam operasi ini ialah berkaitan lesen memandu dan cukai jalan tamat tempoh. Operasi tamat jam 12 tengah hari. Laporan Sanizar Ayin, 999.
5. Itu Malaysia. Ya, 5 orang berapa bayar booking perempuan? Satu jam 50. 1 jam 50 satu orang. Bagaimana boleh ada ramai pelanggan di dalam premis sedangkan pintu masuk utama kelihatan tertutup? Tanda tanya itu terjawab apabila pihak berkuasa menemui sebuah laluan rahsia yang direka khas dalam sebuah serbuan yang dijalankan ke sebuah pusat hiburan di Subang Jaya baru-baru ini. Wartawan Haris Farouk Alex menyertai operasi bersama polis D7 Selangor. Saksikan laporannya. Tidak ambil pusing mengenai larangan ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan minggu lalu. Jam 3 pagi, masih berhibur dan mengabaikan penjarakan fizikal. Taktik sebuah pusat hiburan beroperasi secara tersembunyi akhirnya terbongkar. Minggu lalu, pasukan polis dari bahagian maksiat judi dan kongsi gelap D7, Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor, melancarkan opnoda bagi mengesan sebarang aktiviti tidak bermoral di premis berstatus pusat hiburan. Lokasinya yang terletak di dalam pusat membeli belah menyukarkan pihak berkuasa untuk memasuki premis sekaligus memaksa polis untuk menyerbu melalui pintu rahsia. Okey, Pongso. Pintu A itu dia kunci dari dalam, dia tak ada kunci. So dia bawa, dia turun bawah, pergi pintu C. Turun bawah sana, ambil turun bawah kan pergi pintu C tadi. Baik tuan. Hasil serbuan yang digerakkan pegawai turus D7 IPK Selangor, Deputi Superintendent Zuhairi Muhammad Rashid, turut dibantu pasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya, mendapati masih terdapat pelanggan dan gadis warga asing yang disyaki sebagai pelayan pelanggan di beberapa bilik yang ditempah khas. Ini pukul berapa masuk tadi? 12. Ha? 12. Pukul berapa? 12. 12 ah? Boleh enjoy lagi ya waktu ni? Boleh dah. Mana Tak apa, boleh? Pema. Ha? Tak apa, Pema. Tuan-tuan nak ambil. Siapa kata tak apa? Ha? You tengok, tak ada penjarakan sosial lagi minum. Okey lah. You tetap kena saman sikit lagi. Okeylah. Pelanggan lelaki berusia 27 tahun ini mengakui perlu membuat tempahan bilik melalui panggilan telefon kepada penjaga premis sebelum mendapatkan khidmat pelayan pelanggan di sini. Nanti saya bayar rumah kecil lah kalau ini TV. Dulu booking ya? Berapa bayar? Berapa bayar booking? 2 jam berapa sekali minum? Minum ah, itu biar. Berapa ratus ah. Gara-gara ingin melindungi identiti gadis pelayan pelanggan, mereka mendakwa kononnya wanita-wanita ini adalah rakan yang hadir bersama. Namun hasil pemeriksaan polis mendapati sebaliknya. Siapa yang tak bagi asyik? Sini 9 Okeylah macam ni, perempuan bayar berapa bayar booking? Perempuan saja berapa bayar? 4. Berapa harga? 5. Itu Malaysia. Dia Ya, 5 orang berapa bayar booking perempuan? Satu jam 50. 1 jam 50 satu orang. Melihatkan jumlah pelanggan yang agak ramai di dalam premis ini, kami cuba meninjau pintu masuk utama. Ternyata pintu di bahagian hadapan premis ditutup rapi dan turut diletakkan sebuah sofa sebagai penghadang. Persoalannya, bagaimana modus operandi penjaga premis membawa masuk pelanggan. Pegawai operasi Inspektor Yap Kiat Hua membawa kami melalui 4 laluan rahsia yang direka khas bagi memudahkan pelanggan memasuki premis.
tadi. Tapi bawah sini ada orang jaga. Dia kan ada penjaga ke sana, jaga ke sana. Kat depan. Depan sana satu, kapak sana satu. Bapak pun ada satu orang. Ternyata laluan melalui tangga kecemasan digunakan bagi mengelak daripada dikesan pihak polis. Di setiap pintu rahsia, seorang penjaga ditugaskan bagi memberi isyarat melalui radio komunikasi mudah alih. Hasil risikan polis selama 3 minggu mendapati pelanggan lebih gemar menggunakan laluan rahsia di kawasan parkir bertingkat. Jaga kat sini. Dia dengar kat sini. So, customer kalau nak masuk kan, so dia akan contact, okey, ada customer nak masuk. So, pelanggan tu akan kontak. Dia akan pakai walkie-talkie, dia kontak dalam akan buka pintu. Setiap pintu masuk melalui parkir bertingkat ini turut dilengkapi kamera litar tertutup atau CCTV dipercayai bagi tujuan pengawasan lokasi. Manakala satu lagi laluan khas digunakan untuk pelanggan melarikan diri sekiranya serbuan dilakukan. Ya, ini dia pakai kunci, dia yang lock saja. Ada 4. Ada 4 lah. Betul lah. Main tu 4 lah. Tapi yang tua itu. Jamoy. Halo. Jamoy. Bukan tulis sama aja. Tulis saja. Ini selalu juga dia pakai. Ini tak pakai, ini emergency tu. Ini emergency tu lah dengan yang tadi pintu yang kami naik. Ini yang tadi tuan cakap emergency door saja. Memang keluar sini ya. Dua. Okay. Tapi tadi dia orang tak ada pakai ni. Tadi mereka cuba keluar. Ada try juga. Ada cuba. So anggota saya tunggu, saya dah bagi tahu anggota saya. Kalau dia buka, biar dia buka. Okay. Lepas tangkap, ikut sini. Okey. Right. So yang kami pecah masuk, ini dia buka sendiri. Yang emergency tu yang kami naik tadi, dengan yang sana tak sempat. Perempuan cuba keluar daripada yang tempat pintu yang kami naik tadi. Okay. Tapi anggota saya jaga, so mereka tak sempat. Tak dapat lagi. Okey. Hasil operasi selama 2 jam ini, 26 pelanggan telah dikompaun kerana melanggar prosedur operasi standard atau SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Manakala 3 penjaga premis dan 10 wanita warga asing turut ditahan dalam operasi ini. Polis turut merampas wang tunai sebanyak RM512, jadual kerja dan resit pembayaran. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya untuk siasatan lanjut. Haris Farouk Alex, 999. Premis disyaki menghasilkan lebih 500 aplikasi judi dalam talian diserbu polis. Hasil serbuan ke premis ini yang terletak di bangunan pejabat sekitar Seksyen 13 Petaling Jaya mendapati kesemua aplikasi judi dalam talian terbabit dipromosikan melalui media sosial. Developer punya setup, you notice they have a distress room over there. They ada pantry kat situ, and they even have a small wayang for their staff to distress. So over here we have mana game tadi? Tadi dah buka satu game. Dalam serbuan jam 6.30 petang, 25 lelaki dan 11 wanita tempatan termasuk pengendali sindiket berjaya ditahan. Kesemuanya berusia lingkungan 20 hingga 40 tahun. Kelihatan seperti pejabat pengurusan yang biasa, namun sebaliknya merupakan pusat penciptaan aplikasi judi online. Dan hasil serbuan daripada pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya dipercayai premis ini beroperasi selama 2 tahun. Five.com in Thailand. So they have 500 plus games, over 7 banks. Ada 7 bank yang digunakan. Dan dia boleh monitor kat sini siapa menang, siapa kalah. All monitored from here.
Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Nik Izani Muhammad Faisal, kesemua pekerja mempunyai tugas yang telah ditetapkan dan menerima bayaran antara 10 hingga RM25,000. Jadi untuk bagi kami di Petaling Jaya ini adalah first time yang kita dapat tempat yang actually develop the software for online gaming, online gambling. So kita dah semak sikit sebanyak tadi, ada lebih ratus 500 aplikasi judi online dan 7 bank yang digunakan sebagai transaksi, di mana bank-bank ini adalah berpusat di negara jiran dan customer-customer dia pun berpusat di negara jiran. Jadi dalam ni ada 37 orang pekerja. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Akta Jenayah Komputer 1997. Haziq Hamid, 999. Hasrat 15 pendatang asing tanpa izin, parti warga Indonesia menyusup masuk menggunakan jalan yang tidak sah, berjaya dipatahkan anggota tentera darat awal pagi semalam. Laporannya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. 15 pendatang asing tanpa izin, parti, ditahan oleh pasukan Regimen Pertama Korps Amor Diraja dalam 2 serbuan di pantai Tanjung Balau, Johor semalam. Anggota pos pemerhati berjaya menahan 7 parti warga Indonesia berusia 22 hingga 45 tahun yang baru mendarat, selain turut memberkas 8 lagi parti pada 8.40 pagi. Kesemua warga asing dibawa ke Markas Taktikal Tanjung Sepang untuk menjalani pemeriksaan dan saringan COVID-19 sebelum diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Sebuah kediaman calling center atau pusat panggilan bagi mempromosikan aktiviti pelacuran untuk pelanggan di luar negara diserbu Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman baru-baru ini. Susulan serbuan di Tujuh Bukit Aman menemukan satu lagi kawasan perumahan di sekitar Ceras. Dan semua ini ditahan untuk siasatan lanjut. Orang ya. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Mohamad, sebelum itu pihaknya menyerbu satu unit kediaman sebuah kondominium di Kajang sekitar jam 2 petang. Sebelum itu, polis menyerbu pula ke kediaman yang dijadikan pusat panggilan terbabit. Lebih kurang 2.5 juta wang tunai cash ringgit Malaysia yang dipunyai di beberapa buah bilik yang di dalam luggage bag. So, dalam itu juga kita telah menjumpai beberapa biji pil yang dipercayai dadah sintetik lah, yang mana kita akan siasat juga di bawah atas dadah. Dan hasil pemeriksaan di dalam laptop terdapat beberapa aplikasi yang menjurus kepada cryptocurrency. Polis turut merampas 3 komputer riba serta 4 telefon bimbit. Sindiket ini disyaki bekerjasama dengan rakyat tempatan menjalankan aktiviti penipuan dalam talian atau makau scam. Turut ditahan 8 warga asing berusia antara 22 hingga 28 tahun. Polis percaya wang berkenaan digunakan untuk aktiviti pengubahan wang haram dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Haziq Hamid, 999.
Perselisihan faham sehingga menyebabkan pergaduhan. Itulah tindakan 4 orang individu di hadapan sebuah restoran di Jalan Telawi Bangsar, Kuala Lumpur. Lebih menjengkelkan, ada di kalangan rakan suspek yang menghalang tugasan anggota polis, unit rondaan bermotosikal URB ketika hadir untuk meleraikan pergaduhan. Video memaparkan tindakan agresif 4 individu itu menjadi tular dalam media sosial dengan lebih 60,000 tontonan. Rata-rata warga maya yang menonton video berdurasi 14 saat itu mengkritik tindakan 4 individu terbabit. Dan Encik Muhammad Hizal antara 60,000 warganet yang menonton video tersebut. Jadi apakah pandangan tuan berkenaan kes ini? Bagi pendapat saya, ialah benda melibatkan dalam pergaduhan dalam musim-musim PKP ini kan. Benda sepatutnya tidak akan jadi lepas sini. Kalau boleh, kalau kita boleh mengelak, kita mengelak lah. Sebab benda ni melibatkan dengan orang kawasan, semua daerah kawasan sini, dan benda tu melibatkan dengan pergaduhan dengan tindakan yang keras lah. Kita buat laporan polis ke, rujuk pada yang pihak berkuasa lah, yang itu adalah polis, dalam mengelakkan kekaitan benda jadi lagi lebih besar. Apa perasaan puan melihat situasi dan keadaan itu berlaku di dekat kawasan puan bekerja ataupun menetap di sini? Okey, bagi saya dalam musim PKPB ni kita patut lebih berdisiplin dan kita kena amalkan SOP tu, penjarakan fizikal. So sepatutnya pergaduhan macam ni tak berlaku lah. And then kita sebagai rakyat Malaysia, kita patut menghormati sama lain dan jangan mencabar kredibiliti pihak berkuasa supaya kita boleh hidup aman dan damai macam biasa. Bagi saya tak selesa lah dengan keadaan macam ni. Buat macam kita rasa tak comfortable nak keluar kan, takut-takut. Sebab ni kawasan yang orang kata prestige juga, kawasan perumahan, kawasan orang bekerja, tempat makan semua kan. So patutnya lebih peaceful lah dekat negara kita ni. Barel 999 bertemu Ketua Polis Daerah Brickfields, ACP Zairul Nizam, Muhammad Zainuddin alias Hilmi untuk mendapatkan perincian kes ini. Hasil siasatan yang kita buat setakat ini, kesemua suspek mengaku melakukan perkara tersebut ekoran daripada dakwaan kecurian telefon bimbit milik salah seorang rakan mereka yang menjadi punca kejadian tersebut. Kertas siasatan telah dilengkapkan dengan keterangan-keterangan saksi yang diperlukan termasuk daripada pegawai polis dan anggota polis yang hadir pada kejadian tersebut. Punca utama adalah dakwaan handphone dicuri milik salah seorang rakan yang hadir dalam kejadian tersebut. Tapi bila kita buat siasatan, semua tak mengaku untuk mengambil telefon tersebut. Tak ada yang mengaku. Saya juga ingin menasihati orang awam agar memberikan sepenuhnya kerjasama kepada semua agensi penguatkuasaan, terutamanya pihak PDRM dalam melaksanakan tugasan di lapangan dan bukannya membuat provokasi ataupun menghalang pegawai-pegawai atau anggota-anggota agensi penguatkuasa dalam melaksanakan tugasan yang dipertanggungjawabkan. Kerana ini boleh menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 186 Kanun Persiksaan. Keempat-empat suspek dalam lingkungan usia 29 hingga 30 tahun itu telah pun ditahan.
dan kini disiasat mengikut Seksyen 380, Seksyen 146 dan Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Okey, bos. Semua letak betul, keluarkan isi lesen. Sekarang! Sanggup meredah laluan sukar apabila menyedari terdapatnya kehadiran pihak berkuasa. Tindakan terdesak itu dilakukan oleh sekumpulan samsing jalanan yang terperangkap dalam operasi yang dijalankan oleh Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Melaka minggu lalu. Laporannya bersama wartawan Haziq Hamid. Menutup laluan jalan raya utama semata-mata untuk dijadikan litar lumba haram. Itu tindakan sekumpulan penunggang motosikal sebelum diberkas polis. Motor dia batang cik. Serbuan mengejut dijalankan pihak polis trafik Melaka di lebuh AMJ Kandang mendesak kumpulan mat motor melarikan diri menerusi laluan tikus. Anda punya motor! Bagi sini tengok cepat. Macam mana motor? Okey, bos. Semua letak betul, keluarkan isi lesen. Sekarang! Turun motor! Lesen kau keluar. IC lesen kau keluar. Taktik licik mereka bagaimanapun berjaya dipatahkan pihak berkuasa. Lebih 100 penunggang motosikal bertindak untuk melarikan diri dengan menggunakan laluan sawah setelah menyedari laluan utama telah dikepung pihak berkuasa. Dengan kekuatan seramai 10 pegawai dan 79 anggota, Jabatan Siasatan Penguasaan Trafik JSPT Melaka telah mengawal kesemua laluan terbabit bermula seawal jam 2.30 pagi. Perancangan operasi pihak berkuasa dilaksanakan dengan teliti hasil daripada riskan awal selama 2 minggu. Menurut laporan, lokasi di Klebang sebelum ini menjadi kawasan panas bagi pelumba-pelumba haram. Namun, kumpulan samsing jalanan ini bertukar arah setelah kawasan terbabit telah dipantau sepenuhnya menerusi operasi pihak JSPT Melaka. Melalui pemerhatian sebelum operasi, mereka dilihat berkumpul dan sengaja menonjolkan aksi pusingan dalam bulatan di persimpangan lampu isyarat. Selain menggunakan laluan lorong, 5 penunggang motosikal ini juga berselindung di sebalik semak bagi mengelak daripada dicekuk. Rata-rata mereka ini dipercayai melakukan kesalahan tiada lesen menunggang motosikal serta lesen kenderaan motor LKM yang telah tamat tempoh. Tahu komando. Betul.
Masuk dalam lagi. Kau belakang, kau pergi ambil dalam lagi. Okey, dia tolak motor tu duduk balik sini. Lelaki berusia 20-an ini memberi alasan sedang melakukan pekerjaan. Dia memasuki lorong sawah kerana kononnya terkejut apabila melihat kehadiran polis. Hasil pemeriksaan lelaki ini didapati tidak memiliki lesen memandu dan mendakwa sedang menjalankan proses pengambilan lesen. Masuk Kubang ni? Tak ada. Motor ni saya parking kat tepi jalan tu je, dekat becak tu. Becak tu. Motor ni dah lama dah pokok tu, mana ada basuh jaga lembu. Bukan kau jaga duduk Kubang tadi? Mana dia? Dia jatuh. Kau jatuh? Ha. Kau 5 orang tadi yang duduk Kubang tadi? Saya duduk dalam. Saya jatuh. Kau ada lesen tak? Tak ada. Tengah ambil. Otek. Motor ni dia jaga lembu. Saya duduk balik bukit. Kamu saya di situ ke. Saya nak kebetulan nak pergi tuan minyak. Saya tengok semua lari. Lari apa? Ini saya tahu. Tengok semua dah lari bukan kabut. Saya pula nak on the way. Saya tengok ramai apa. Dah langgau. Yang tadi kau ni semua satu geng lah? Tak ada. Saya seorang. Seorang? Habis dengan motor kau ke Kubang ke? Motor jaga lembu. Dan kau bayar motor dekat Kubang tadi tu? Saya parking kat becak. Habis tu? Habis itu? Jatuh. Jatuh? Kau nyenguk lah? Nyenguk lah. Oh. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Penguasaan Trafik Melaka, Superintenden Hassan Basri Yahya, pasukannya berjaya menahan 167 penunggang motosikal berumur lingkungan 15 hingga 20 tahun. Jadi kita mengharapkan perkara ini menjadi pengajaran yang berguna kepada semua penduduk-penduduk di Melaka. Benda ini kita telah menjalankan 2 minggu risikan, di mana sebelum ni kita telah membuat serbuan di Kelebang, dan apabila kita buat di Kelebang, sekarang ni Kelebang dah bersih, semua lari ke Lubuk MJ Kandang. Balik betul. Tolak, sabun terus. Pasien. Okey, masuk belakang. Lebih mengejutkan, 25 daripada penunggang yang ditahan merupakan pelajar sekolah menengah dan penuntut institusi pengajian tinggi IPT. 7 daripadanya disiasat mengikut Seksyen 42-1 dan Seksyen 108 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menggunakan nombor pendaftaran palsu. ...64 motosikal disita dan semakan turut mendapati 14 penunggang yang ditahan mempunyai lebih daripada 2 waran. Kesemua yang ditahan dikenakan kompaun RM1,000 atas kesalahan ingkar PKPP. Operasi tamat jam 7 pagi. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan atau laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Bersama hentikan wabak COVID-19, elakkan kawasan tumpuan, amalkan penjarakan fizikal, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.